أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati Tuan Imam di jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita sama-sama mengatur rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala selagi Allah berikan kita nikmat dan kemuliaan duduk dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam bulan Ramadan. Dan hari ini kita sampai pada hari yang keberapa puasa? 13, 12. Kalau yang 12 tu confirm tak cukup satu hari tu. Gurau je lah. Bulan puasa ni rasanya tak jarang lah, mustahil orang tak cukup kira puasa. Orang yang tak sembayang pun dia akan tunggu waktu sembayang, waktu maghrib lah. Itu biasalah. Bulan Ramadan ni biasanya kalau yang tak biasa sembayang jadi sembayang. Tapi bagus. Dan itu antara salah satu mudah-mudahan jalan satu pintu hidayah yang kita minta supaya orang yang mungkin hawa-hawa suam-suam yang baru nak dekat dengan Tuhan, dia boleh dapat kekal supaya terus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam waktu bulan Ramadan jarang orang tak tahu waktu buka puasa dengan waktu imsak, jaranglah. Pergilah mana-mana sama aja, bodoh aja. Orang yang kadang-kadang jarang tengok kat surau masjid tapi waktu maghrib dia mesti tahu confirmnya. Hari selain puasa dia tak tahu, tapi dia sembahyang. Sebab itu kita antara orang yang ahli ibadah. Kita semua dalam surau ni semua insya-Allah mudah-mudahan ahli ibadah. Dia panggil dalam kelompok yang pernah disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhajul Abidin ini juga ada yang seumpama dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ketika mana kita buat ibadah ni jangan ada penyakit hati. Kenapa? Sebab kita tengok orang buat kadang-kadang ibadah tak cukup. Bukan tak cukup, tapi kadang-kadang dia tak sempat datang surau, datang masjid tu. Macam. Kadang-kadang bandingkan kita sembahyang 20, tapi kok ada orang yang sembahyang 8 rakaat. Dah kita kata bukan-bukan dalam hati. Tak cakap kat mulut. Contoh. Dan ada kadang-kadang kita datang surau, kita tengok jiran sebelah depan rumah tak datang surau. Pun kita kata yang bukan-bukan dalam hati. Pun sama. Dan ini antara salah satu penyakit hati yang disebut oleh dua kitab tadi tu. Secara kesimpulan, belum habis lagi ni. Dua kitab tadi itu dia menyebutkan berkenaan dengan orang yang ahli ibadah. Kita ni bersyukur dapat datang surau ni ahli ibadah. Tapi penyakit-penyakit hati itu sentiasa akan datang bagi orang yang ahli ibadah. Supaya apa? Supaya kita punya ibadah kita, antara kita puasa dengan Tuhan, sah puasanya. Tapi pahala puasanya takut tak dapat. InsyaAllah pada hari ini, pagi ini kita tak ambil masa panjang lah. Tadi pagi kita dah ada qiyamul lail. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan amalan sunnah kebiasaan bagi Nabi SAW ketika mana di dalam bulan Ramadan. Cerita berkenaan dengan amalan sunnah baginda Nabi SAW rasanya setiap orang semua dah tahu lah, daripada kecil cerita yang sama aja. Tapi kadang-kadang aplikasi, amalan ataupun perbuatan yang kita buat itu sampai kepada kaedah yang Nabi buat ataupun tak sama. Tengok. Antara yang disebutkan oleh para ulama ini diambil daripada semua ringkasan hadis-hadis sahih. Antaranya dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, Al-Dhikrul Yawm wa Laylah juga karangan Imam An-Nawawi, dan juga dalam kitab Fathul Bari karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani.
Ketika mana amalan Nabi SAW ni kongsi aja. Kita berkongsi setiap tahun benda yang sama tapi kita ingatkan lagi. Kita ingatkan balik. Iaitu Nabi SAW ketika mana waktu bersahur dia lewatkan. Ketika mana sahur Nabi suka lewatkan bukan maknanya Nabi dia sahur betul-betul nak dekat seminit masuk subuh. Bukan. Adakah Nabi dia sahur waktu imsak? Adakah Nabi sahur lebih kurang 2-3 minit dekat-dekat waktu subuh? Tidak. Kebanyakan dalam riwayat hadis Nabi SAW, maksud ketika mana melewatkan sahur itu adalah sebelum masuk waktu imsak. Kenapa? Sebab Nabi SAW pernah disebut dan diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kebiasaannya Nabi sebelum masuk waktu subuh, Nabi akan sembahyang witir. Sebahagian riwayat Nabi akan sembahyang malam, iaitu sembahyang sunat. Sehinggalah dalam riwayat lebih kurang anggaran ketika mana waktu Nabi sahur dan masuknya waktu subuh, anggaran lebih kurang 3 rakaat dan sebahagian riwayat 11 rakaat. Maknanya adakah kita sahur waktu imsak ikut Nabi? Tak, Nabi tak sahur waktu imsak. Tapi kalau masih lagi berbaki waktu yang kita belum masuk waktu subuh boleh sahur. Contohnya kita terlewat bangun. Ya tak apa. Sahur waktu masih belum masuk waktu subuh, ya boleh. Maknanya waktu imsak itu waktu berhati-hati untuk kita ketika mana sebelum masuk waktu subuh. Sebaiknya awal lagi sebelum masuk waktu imsak. Seterusnya Nabi SAW ketika mana berbuka, Nabi suka berbuka dengan manis. Kadang-kadang kita ada yang menafikan manis itu hanya kurma aja. Kita tak suka kurma, kita nafikan makanan kurma itu bukan sunnah Nabi. Dia tak boleh juga tu. Sebahagian kita di antaranya ada yang tak boleh makan kurma, tak ada masalah. Nak makan tembikai, nak makan pisang, nak makan anggur, asal manis, makanlah. Tapi jangan nafikan makanan yang Nabi makan tu kurma. Dan kita kata, kalaulah Nabi duduk dekat Malaysia ni, dia tak makan kurma, mungkin dia makan rambutan. Jangan cakap macam tu. Kalau tak mampu, tak suka, tak biasa makan kurma, makan benda lain. Tak ada masalah pun. Tetapi itu antara yang disebutkan dalam riwayat hadis banyak. Ketika mana sahurnya, ketika mana bukanya, Nabi SAW dia tak tinggal dengan buah tamar. Tak nak makan, ambil makanan lain asal manis. Jadi adakah kita boleh menafikan kurma itu sunnah Nabi? Janganlah. Sebab sekarang ni majoriti, bukan majoriti lah. Ada segelintir masyarakat kita dia menafikan pakaian sunnah. Jubah, kopiah, janggut, serban, macam-macam lah. Dia kata tu bukan sunnah Nabi tu. Dia kata kalaulah Nabi turun dekat Arab, memang adat orang Arab pakai baju, jubah. Kalau kita Nabi pakai, contohlah kalau Nabi turun dekat Malaysia, contoh. Nabi mungkin pakai baju Melayu satu suit, contoh. Ada pula cakap macam tu, tak boleh lah. Itu menafikan seperti mana yang Nabi SAW suka amal ataupun suka lakukan. Seterusnya ketika mana Nabi SAW berbuka pada waktu sebelum berbukanya, Nabi akan berdoa. Kalau kita tak ada masa panjang doanya, jangan lupa baca lakasum tu. Itu pun dah dikira berdoa. Jangan kita baca bismillah aja, contohlah. Sekurang-kurang doa bacalah Allahumma lakasum tu. Kalau nak makan terus, bismillah itu biasa. Waktu biasa, bulan puasa memang bismillah aja. Tapi disunatkan ketika mana sebelum berbuka, Nabi akan biasakan sebelum berbuka, Nabi baca doa panjang sikit. Maknanya kalau kita nak berbuka, apa salahnya carilah doa panjang sikit. Allahumma barik lana ke, Allahumma lakasumna ke. Asalkan ada doa yang boleh kita baca, yang membezakan bacaan
doa yang biasa kita bukan bulan puasa. Kalau sekurang-kurang bacaan doa makan, bismillah contohlah. Seterusnya ketika mana Nabi SAW menyegerakan buka puasa, ini kena jaga-jaga. Segera buka puasa ni jangan main bantai je waktunya. Ni kena hati-hati juga. Kadang-kadang kita guna jam waktu Selangor. Contoh. Balik kampung waktu, kampung kat mana? Johor, Kelantan, Perak. Kita ikut waktu jam yang kita set, jam kita Selangor. Bila azan keluar daripada handphone, kadang-kadang handphone tu keluarnya waktu Selangor. Kita duduk dekat Kelantan, Johor, Perak, Singapura, contoh. Lewat masuknya, contoh. Kita ikut azan yang keluar daripada handphone, ia batal tu. Kena hati-hati tu. Segera buka, betul. Tapi waktu ni salah. Jangan bantai tu. Dan kadang-kadang TV punya azan pun tak sama dengan tempat yang kita duduk. Contoh ni berlaku ni. Dan ada aku pernah tengok dalam viral lah, tak tahulah Malaysia ke bukan. Tengok hidung pesek sama aku. Dia punya kari pap tu dah letak dalam mulut dulu dah. Lebih kurang 1 minit sebelum masuk waktu dia letak tu. Azan aja terus ngap. Ni betul-betul kurang asam betul. Cuba bayanglah kalau azannya waktu bukan waktu tempat dia tu. Ini kena tadi. Sebab tu kadang-kadang orang salah faham. Waktu buka puasa ni nak ikut mana? Dia ikut tempat yang kita duduk. Sembayang waktu ikut mana? Tempat yang kita ikut. Waktu yang kita nak sembayang. Mana boleh waktu kita nak bantai sunat segera buka, kita bantai waktu ikut mana-mana. TV pun sama. Jangan. Kena ikut waktu setempat. Dan juga maksud dikaitkan dengan kaedah ketika mana Nabi SAW berbuka, iaitu menyegerakan berbuka. Maknanya waktu dah buka memang Nabi tinggal benda lain. Nabi tak baca Quran dah, berzikir tak ada. Nabi akan terus berbuka. Ni masyarakat kita kadang-kadang dia tambah lagi 1 jam. Ada. Dia boleh tambah waktu berbuka 1 jam. Kenapa? Dia ikut waktu diet dia. Orang Melayu kita ni pelik ya, pantang betul dengar diet. Sebab tu kita zaman sekarang, Jabatan Agama orang tak ikut lah. Orang ikut jabatan netizen lah. Ni berlaku lah. Jabatan Agama tak ikut. Orang tengok mana yang orang ramai suka, masyarakat suka, kita follow, sokong. Bahaya tu. Sekarang ni ada teori dipanggil diet intermittent fasting. Aku pun tak tahu sebut lah. Orang Jawa. Dia tambahkan masa puasa. Daripada 14 jam ke 16 jam. Daripada 12 jam ke 14 jam. Macam-macam lah. Dah disambung buka puasa ni jadi 2 jam lagi. Itu bukan pandai, tu goblok. Jangan kita suka-suka je ikut hukum fiqah, hukum jadi hukum sendiri. Jangan tu. Ini nyata ni. Berlaku ni. Itu sebab Nabi, apa yang ketika mana Nabi buat, waktu sebelum buka, azannya Nabi tinggal. Tapi bukan sembahyang lah. Maknanya amalan-amalan sunat. Berzikir, Nabi segerakan terus. Nabi tak berzikir, Nabi terus duduk dan terus berbuka. Itu maksudnya. Dan disebutkan lagi amalan baginda Nabi SAW di dalam bulan Ramadan, iaitu memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, berselawat dan melakukan amalan-amalan yang baik. Tak kira apa-apa jenis. Kita waktu selain bulan Ramadan jarang buat baik, Ramadan cuba buat baik. Dan kekalkan sampai keluar bulan Ramadan. Itu bagus. Kita waktu sebelum bulan Ramadan dah baik, bulan Ramadan lagi baik, lagi bagus. Para ulama ketika mana zaman-zaman dulu, kebiasaan sebelum Ramadan semuanya akan tak sabar nak masuk. Dan antara salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh pengarang-pengarang kitab,
pengarang-pengarang kitab-kitab dulu. Dia akan ambil buku ataupun kertas, dia akan tulis nota. Apa benda yang dia akan buat sebelum masuk bulan Ramadan, maknanya dia nota tu semua dah siap. Hari pertama aku akan baca setiap hari 10 muka surat ataupun 1 juzuk contoh. Hari kedua aku akan pergi bagi orang sedekah makan. Hari ketiga aku akan cari orang gelandangan contoh. Maka ada sebahagian para ulama yang belum masuk dah meninggal. Jadi di sini dikira pahala amalannya macam dia dah buat dah. Itu. Ini para ulama dia nak dapat pahala mudah. Tapi dia betul-betul buat. Bukan dia tak nak buat. Ketika mana dia sebelum masuk Ramadan dia tulis. Masuk Ramadan kalau tak habis 30 Ramadan pun dia meninggal. Tetap juga dapat pahala seperti mana yang ditulis. Seperti mana yang diniatkan ini. Antara kelebihan. Sebab itu inna rijalan, Nabi pernah sebut dalam satu riwayat hadis sahih. Sesungguhnya ketika mana di kalangan kamu, Nabi kata pada sahabat, ada yang di kalangan kamu berhijrah dengan aku naik bukit turun bukit sampailah ke bumi Madinah. Tetapi di kalangan kamu juga ada yang tidak mengikut kita semua. Dia tak ikut naik bukit turun bukit, tak pergi, tak rasa panas, tak rasa sejuk, ikut pergi hijrah. Tapi pahalanya sama macam kita pergi berhijrah sampailah ke Madinah. Siapa Nabi kita? Itulah orang yang ada banyak komitmen, yang ada keuzuran, yang ada masalah lain yang menyebabkan dia ada hati, dia ada niat untuk melakukan amalan-amalan tersebut, tetapi dia tak sempat buat, dia tak mampu buat, dia dapat pahala seperti mana berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di dalam keadaan yang kita ada pada waktu ini, kebiasaan kita melakukan apa-apa ibadah, kita buat tamak dengan diri kita lagi. Jangan tamak kita tengok orang lain, kita tengok, kita dengki, apalah kau orang. Lebih baik tak payah sembahyang daripada tak pergi tarawih. Kan ada macam tu kan? Lebih baik tak payah puasa, kau tak pergi tarawih. Macam tu pula tu. Tak boleh cakap macam tu tu. Kadang-kadang kita tengok orang keliling, tengah malam, waktu maghrib, dah pergi kerja. Lebih baik tak puasa, tak tarawih. Itu tak betul tu. Kita ni biar amal ibadah tamak kita sendiri. Jangan tamak orang lain. Tengok orang lain, kita tengok keburukannya. Jangan. Sebab itu kadang-kadang orang yang malamnya sibuk benda lain selain ibadah. Kadang-kadang itulah kewajiban dia mencari nafkah. Contoh, dia bawa Grab, bawa Foodpanda sampai pukul 2 pagi. Dia tengok orang pergi surau, dia iri hati, kesian. Aku ni tak dapat nak sembahyang tarawih sebab aku nak cari nafkah. Jadi kita yang dapat pergi sembahyang surau, pergi sembahyang masjid, sembahyang 28 dan sebagainya, kita kata bukan-bukan pada orang yang tak pergi sembahyang tarawih. Jangan, itu penyakit hati tu. Orang yang kadang-kadang dia nak melakukan amalan ataupun ibadah seperti mana yang kita boleh lakukan tapi dia tak mampu, dia pergi kerja dan menyebabkan itulah wajib nafkah dia untuk bagi pada anak keluarga dia. Kita pula menafikan. Tak boleh lah. Sebab selagi mana dia ada momen ibadah dia kepada Allah, maka di situ ketika mana disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, diperumpamakan orang yang sembahyang dengan orang yang tak sembahyang langsung. Orang yang sembahyang dengan orang yang tak sembahyang langsung, dua-dua ini kadang-kadang Allah boleh bagi pahala dua-dua. Tapi kalau ikut logiknya, orang yang sembahyang lagi lebih. Contoh. Tapi kadang-kadang orang yang tak sembahyang pun kadang-kadang Allah boleh bagi. Ini dalam satu riwayat hadis sahih. Ketika mana peristiwa ni masyhur cerita ni. Iaitu perempuan pelacur yang bagi minum air kepada seekor anjing tu. Dalam satu riwayat Fathul Bari, dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pernah menyebutkan hadis berkenaan perempuan itu langsung tak pernah sembahyang. Tapi Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah. Bukan dengan sebab ibadah dia, tapi dengan sebab rahmatnya dia kepada binatang. Allah rahmat dia. Dengar. Dan ada satu peristiwa di dalam suratul A'raf juzuk yang ke-8.
Seorang anak yang dimasukkan dalam syurga, anak dia banyak buat ibadah. Tapi sampai masa mak bapak dia ditahan oleh Allah, lalu ada komunikasi di antara Allah dengan anak ni. Kenapa? Di dalam kitab tafsir Jalalain dan juga tafsir Al-Qurtubi pernah menceritakan dia, budak ini, dia tengok mak bapak dia tak ada buat ibadah, malas buat ibadah. Tapi anak dia ni tak sampai hati, aku nak masuk syurga. Mak bapak aku tertahan dalam neraka, aku tak nak masuk dalam syurga. Wahai Allah, kau bagilah amal aku semua pada mak bapak aku, walaupun mak bapak aku tak banyak ibadah. Aku tak sanggup tengok mak bapak aku masuk dalam neraka. Kau ambil amalan aku semua, biar aku masuk dalam neraka tak apa. Asalkan jangan aku tengok mak bapak aku dalam neraka, aku seorang dalam syurga. Lalu Allah senyum, Allah perintahkan, wahai Fulan bin Fulan, kau masuklah, bawa mak bapak kau masuk sekali dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah boleh bagi ibadah dengan pahala dan kasih sayang Allah. Dan kadang-kadang ada Allah yang ketika mana hamba dia tak banyak ibadah, tapi ketika mana dia ada ihsan dan syafaat daripada orang yang baik di sisi Allah, benda tu semua boleh jadi. Dan sebab itu tamak kita dalam ibadah, tamak kita sendiri. Dengki kita melihat orang buat ibadah untuk kita tambah lagi ibadah, tak apa. Tapi kita jangan kutuk melebihi apa yang kita buat, iaitu kita ambil kerja Tuhan. Sebab itu dua benda Nabi kata, Nabi SAW menyebutkan pahala kita puasa akan hilang ataupun berkurang. Siapa dua ni? Puasa sah, tapi pahalanya kurang ataupun mungkin hilang. Iaitu dia tak boleh jaga mulut. Mulut ni dia bukan semestinya maki je. Bukan semestinya dia cerita buruk-buruk, benda-benda yang tak baik. Tapi dia cerita pada apa yang tersirat di dalam hati, pun boleh hilang pahala puasa tu. Puasa sah, tapi pahala puasa tak dapat ataupun mungkin kurang, rugi. Sebab itu Nabi SAW sebut, celakalah bagi orang yang keluar daripada Ramadan tapi dia tak dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tahu kita mampu buat sesuatu, apa kebaikan yang kita mampu buat, jangan paksa. Kita tak mampu nak bagi sedekah orang buka puasa, kita tolong orang bagi sedekah, tolong. Jadi orang tengah, pun tak apa, dah dikira tu. Tak mampu keluar duit banyak nak bagi berbuka puasa, tapi kita mampu bagi, tolong orang yang nak sedekah, tak apa. Itu pun dah bagus. Dan apa pun semua kebaikan-kebaikan yang boleh kita cari, buatlah. Dan ini antara kelebihan-kelebihan yang Nabi SAW letakkan sebagai salah satu yang boleh kita buat dan juga dikira sebagai amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan. Sebab itu dalam kaedah kebiasaan bagi masyarakat kita tak sama macam zaman dulu. Iaitu bagi kebanyakan orang-orang dulu, dia masuk bulan Ramadan seronok. Orang anak 12 tak banyak atau tak apa. Orang dulu lah. Cuba ingat orang dulu pas sambut puasa raya lain. Dia punya meriah dia lain. Kita bila sampai sekarang, zaman sekarang, ni bukan semua orang, ada sekelintir. Kadang-kadang masuk bulan puasa pening. Kenapa pening? Apa pening? Nak kena tukar langsir, tukar tayar, tukar manyaklah, tukar gigi palsu, tukar kapet, tukar duit raya nak tukar, macam-macam. Belum masuk Ramadan dah pening, aku nak pakai apa dan duit dah tak ada. Contoh, bukan semua. Jadi ni berbeza, zaman dulu orang susah, tapi masuk Ramadan meriah. Cuba kita ambil kelebihan orang dulu. Dia betul-betul, walaupun zaman dulu ilmu tak banyak zaman sekarang. Tak banyak dari sudut dia punya keluasan orang berdakwah zaman dulu tak macam sekarang. Tapi kenapa zaman sekarang dia punya hayat ataupun dia punya hawa menyambut bulan Ramadan ni tak sama. Ini yang mungkin boleh kita ambil iktibar supaya mudah-mudahan Ramadan ini kita letakkan satu
nekat supaya kita boleh beramal, dan jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita mengambil manfaat dan iktibar. Jadi secara kesimpulannya, semua amalan-amalan sunnah yang kita telah kongsikan sebentar tadi adalah ingatan supaya kita masing-masing boleh bersama-sama menghidupkan lagi berbaki. Mungkin dalam kaedah ilmu falak 29 hari je puasa tahun ni. Allah alam. Kalau 30 ya 30. Ilmu falak dalam kira-kiraan 29 hari. Maknanya kita hari ni dah 13, lagi beberapa hari je, tak banyak pun. Jadi hidupkanlah malam yang berbaki. Mudah-mudahan kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita kena kejar, insya-Allah, malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Wallahu taala alam. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Hadza billahi taufik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. اللهم لين قلوبنا كما لينت لي داود الحديد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.